Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video pada kali ini. Okay, hari ini saya dan kawan-kawan nak menceritakan tentang apa itu buku teks Kanun Melayu dan apa yang terdapat dalam buku teks Kanun Melayu sendiri. Sebelum tu saya nak terangkan apa itu buku teks Kanun Melayu. Ramai yang tahu buku kanun ni apa sebenarnya. Okay, kanun ni merujuk pada teks sejarah Melayu yang dianggap sebagai model ataupun genre, annal dan silsilah. Sejarah Melayu juga dilihat sebagai teks yang memberi jaminan kepada kesahihan kebenaran. Dalam situasi ini, peranan pengarang ni merupakan sebagai dagang yang mengulang kembali teks kanun iaitu sejarah Melayu bagi menghasilkan hikayat Melayu agar dilihat mempunyai fungsi yang tertentu. Hikayat Melayu ini menceritakan zaman sebelum kerajaan Siak iaitu kisah Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah kisah kemangkatan Raja Kecil sebagai seorang sultan yang berdaulat. Okey, buku teks Kanun Melayu ni juga adalah telah diadaptasikan daripada teks Sulalatul Salatin yang kita belajar daripada Pengusi. Siapakah penulis buku teks Kanun Melayu ni? Buku teks Kanun Melayu ni penulisnya ialah Profesor Madya Dr. Nur Razimah binti Zakaria. Beliau merupakan pensyarah kanan di Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau juga berkelulusan PhD dalam bidang Kesusasteraan Melayu dan beliau juga merupakan pensyarah subjek kami iaitu BSS 3143 Teks Kanun Melayu. Buku teks kanun ini juga telah dicetak di Malaysia iaitu di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi dan buku ini juga mempunyai 242 halaman tidak termasuk muka hadapan dan belakang. Dalam kandungan buku ini mempunyai 6 bab iaitu bab pertama yang mengisahkan tentang kepengarangan sastera Melayu tradisi, bab 2 tentang sejarah Melayu sebagai kanun general sintasif, bab 3 menceritakan gaya penulisan hikayat Melayu, bab 4 mengisahkan ruang lingkup penulisan, bab 5 keperangan hikayat Melayu dan bab terakhir iaitu nilai sebuah genre adab. Okey, tanpa membuang masa lagi, mari kita saksikan dan kita dengar apa pendapat tentang ulasan-ulasan daripada sahabat-sahabat saya sebentar lagi. Jom kita saksikan. Saya akan menerangkan tentang bab 1 iaitu kepengarangan sastera Melayu tradisi, menjelaskan penulisan dikawal dan disokong oleh sistem feudal yang memenuhi visi. Okey, dalam kepengarangan sastera Melayu ini dapat dilihat menerusi peranan pengarang sebagai dagang yang dilihat memenuhi fungsi sejarah Melayu sebagai kanun Melayu yang membawa suara kebenaran kepada teks-teks yang baru. Okey, dalam bab ini juga telah menjelaskan beberapa konsep iaitu konsep dagang, konsep kanun, konsep parodi, konsep prestige, konsep sintesis, konsep kepengaraman Melayu tradisional dan sebagainya. Okey, dalam konsep dagang, ia bermaksud orang yang berasal daripada tempat lain ataupun dikenali sebagai orang yang merantau ataupun yang mengembara. Okey, dalam Kamus Dewan Bahasa, dagang ini adalah sesuatu perkara yang memberi faedah ataupun manfaat kepada kedua-dua pihak sama ada yang berdagang ataupun orang yang menerima dagang tersebut. Okey, menurut Haji Saleh, dagang ialah yang bermaksud orang yang tidak berumah tangga yang harus mencari mata pencarian di negeri asing. Dalam Kamus Dewan pula, dagang ialah sesuatu perkara yang memberi faedah ataupun orang ataupun tempat yang menerima orang berdagang tersebut. Seterusnya ialah maksud konsep kanun. Konsep kanun ini bermaksud teks yang kedudukannya berada di tengah-tengah ataupun di pusat sistem sastera Melayu. Kemantapannya sebagai karya sastera ini telah diiktiraf. Jelaslah bahawanya
Pembawa tradisi ini telah menjadikan pengarang ini bukanlah menyalin sewenang-wenangnya, melainkan memenuhi tanggungjawab sebagai dagang tersebut, di mana harus mengulang semula dan memantutkan tradisi bagi mengisahkan teksnya yang baharu. Dalam bab 2 pula iaitu Sejarah Melayu sebagai Kanun dan Generasi Sintesis, di mana sejarah Melayu ini sentiasa dirujuk oleh teks lain sekaligus mengangkat sejarah Melayu ini sebagai teks Melayu. Sebagai sebuah karya kanun, sejarah Melayu ini sentiasa dilihat sebagai karya cermin kepada cermin, iaitu menjadi cermin kepada teks sastra sejarah yang lain. Fungsi teks hikayat Melayu sebagai sebuah teks cermin turut berhubung kait dengan peranan pengarang sebagai dagang. Hikayat Melayu ini sentiasa dilihat mengulangi isi cerita yang penting kerana mempunyai fungsi yang tersendiri. Jelaslah sejarah Melayu sebagai kanun dan generasi sintesis ini merupakan pengaruh yang besar dalam hikayat Melayu sebagai teks. Dalam bab 3 pula, sebagai teks kanun atau cermin sejarah Melayu juga berada di luar lingkup faedah atau manfaat, iaitu yang penuh dengan unsur-unsur pengajaran, hikmah atau erti didaktik yang tersembunyi di dalam sesuatu peristiwa atau kejadian. Teks ini sangat popular di zamannya. Sangat berpendapat bahawa dengan tiada syak lagi bahawa di antara perpustakaan lama Melayu, buku sejarah Melayu Sulatu Selatin inilah yang terpenting dan tertinggi mutunya daripada yang lain. Disebabkan oleh sejarah Melayu telah menjadi popular, ia telah disalin sehingga memunculkan banyak versi. Pada zaman dahulu, sejarah Melayu yang sering dijadikan rujukan oleh sastra sejarah yang lain. Ini kerana semakin dekat teks sejarah Melayu, maka teks itu akan menjadi benar dan tulen pada zamannya. Oleh sebab itu, teks hikayat Melayu adalah sebuah teks sastra sejarah yang telah menerima pengaruh kepopularannya teks sejarah Melayu lama yang tidak mustahil. Tegasnya, hikayat Melayu mempunyai kepentingan dalam memberikan sintaksis pada teks seperti mitos, legenda dan dongeng yang masing-masing mempunyai fungsinya yang tersendiri. Di samping itu, dalam bab 4 pula menerangkan tentang ruang lingkup penulisan di mana menceritakan tentang sastra hikayat yang berkembang pesat dalam golongan atasan. Pendapat Amish Werner yang mengatakan terdapat hubungan yang erat antara tradisi lisan dan tulisan dalam sastra Melayu tradisional. Bacaan dan penikmatan beramai-ramai boleh dilihat melalui peristiwa pahlawan Melaka. Mendengar salah seorang daripada mereka membaca hikayat Muhammad Hanafiah pada malam sebelum berperang dengan Portugis. Kenyataan yang dibuat oleh Amish Werner, kebanyakan hasil kesusastraan zaman ini dicipta untuk didengar daripada dibaca. Siti Hawa Saleh menyatakan penyalin sendiri kadang-kala mencadangkan agar sesuatu hikayat itu dibaca beramai-ramai. Dalam bab ini pula, terdapat beberapa tajuk kecil yang menerangkan luar penulisan, iaitu kepentingan penulisan, siapakah yang menulis hikayat Melayu, bilakah teks itu dikarang dan kenapa, dan beberapa tajuk kecil yang lain. Tegaslah bahawa dalam teks hikayat Melayu karya Norazimah Zakaria, ruang lingkup Tegaslah bahawa teks hikayat kanun Melayu karya Norazimah Zakaria, ruang lingkup penulisan merupakan bahagian bab yang mempunyai peranan yang besar dalam menjadikan sebuah teks itu mudah difahami ataupun diperdengarkan kepada khalayak ramai. Jak. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dalam bab 5. Itu yang menceritakan tentang kepengarangan hikayat Melayu. Dalam kepengarangan hikayat Melayu ini, walaupun sastra berfungsi sebagai mendidik, mengajar, memberi hiburan, namun perlu juga kita melihat bukan sahaja kepada fungsinya, tetapi juga kepada kewajaran pengarang untuk menulis kembali cerita-cerita tradisi yang berdasarkan beberapa faktor. Dalam bab ini juga melihat sebab pengarang itu menulis dan siapakah audien pengarang itu. Contohnya, aspek inilah yang akan dibincangkan dan membuat perbandingan antara hikayat Melayu versi Tengku Said dengan Tok Wal Hanafi. Berdasarkan kedua-dua teks sastra ini, pengarangnya iaitu merujuk kepada teks sejarah Melayu sebagai kanun, tetapi dengan cara yang berbeza.
Akhir sekali, kepengarangan hikayat Melayu juga mempunyai nilai moralnya yang tersendiri, iaitu melalui ideologi politik, perebutan kuasa, peperangan, sistem sosial masyarakat dan lain-lain. Hikayat Melayu juga syarat dengan kritikan, tetapi kritikan itu bukanlah untuk rajanya, tetapi yang lebih lagi kepada sikap seseorang penjajah itu. Okey kawan-kawan, seterusnya dalam bab 6, iaitu bab yang terakhir, iaitu menerangkan tentang nilai sebuah genre. Dalam kepengarangan Tengku Said, ini tidak banyak menunjukkan perubahan daripada teks kanun. Itu pengarang yang berperanan sebagai dagang akan memantutkan karyanya sebagai teks yang berfaedah, dan pengarangnya biasanya menampilkan gaya bahasa yang teremosi. Sebagai contohnya, dalam teks hikayat Melayu, pengarang akan mengulang semula teks kanun yang dilihat sebagai pengulangan dalam bentuk pastis. Kebanyakan karya sastera sejarah lebih tertumpu kepada istana yang memberi pujian dan sanjungan kepada raja sesebuah negara. Okey, fungsi pertamanya adalah untuk memaparkan sejarah sesebuah negara dengan menceritakan asal-usul raja dan keturunannya. Okey, sekian, terima kasih. Habis. Bye. Okey, jadi itulah dia ke-6 bab ulasan yang diulaskan oleh sahabat saya tadi. Okey, jadi anda faham ke tidak? Itu dia. Jadi kesimpulannya, melalui setiap bab yang dikaji dalam buku teks kanun Melayu ini, banyak mempunyai unsur-unsur yang tersendiri dan menjadikan sesebuah teks ini lebih menarik dan mudah difahami. Buku ini juga dapat merealisasikan pembaca-pembaca di luar sana untuk memudah ataupun memahami mereka dalam mengkaji sejarah-sejarah Melayu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.